A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilillahu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa ifadata wal istifadah wa nafa wal intifa' wal hasu 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a al-huda wa dilalata 'ala al-khair li ibtigha'i wajhillahi wa mardati wa qurbi wa sawabi. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bertemu pada siaran kali ini, insya-Allah. Jadi Allah sebut fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Subhanallahul azim. Jadi insya-Allah pada siaran kali ini saya nak bawa satu perbahasan berkaitan dengan cebisan hati manusia. Baik, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini kita nak bincang beberapa tajuk. Hari ini tajuk besar dia ialah mengenali hati sendiri. Ya, yang mana sebelum kita mengenali hati sendiri, kita kena tahu ada 5 perkara untuk kita kenal hati kita ini, ya. Jadi kita nak buat 5 tajuk saja. Pertama sekali tajuk subtopik kita pertama ialah hati ini diketahui oleh Allah. Kedua, hati adalah tempat yang dipandang oleh Allah. Ketiga, hati adalah raja yang ditaati. Keempat, hati adalah khazanah barang yang mahal. Yang kelima, hati mempunyai 5 keadaan. InsyaAllah pada kali ini kita akan bincang 5 tajuk ini sahaja, insyaAllah. 5 perkara ini sahaja, insyaAllah. Jadi persoalan hati, ya. Kita akan hari ini kita akan bincang berkaitan dengan persoalan hati, mengenai hati kita sendiri. Jadi sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya merujuk kepada kutip buku kecil saja, kutip Cebisan Hati Manusia yang mana ditulis oleh Muhammad Mujahil bin Muhammad Fazil, salah seorang senior saya ketika di Mesir dahulu, yang mana beliau merujuk penulisan beliau ini dengan beberapa kitab yang besar. Di antara sumber utama penulisan ini adalah dengan menggunakan risalah Al-Mustarsyidin yang dikarang oleh Abu Abdullah bin Al-Haris bin Asad Al-Mahasabi Al-Basri bin Haris kalau lebih dikenali sebagai Haris bin Muhasabi, yang mana telah meninggal pada 243 Hijrah di Baghdad. Kitab yang digunakan telah ditahqiq oleh Syekh Abdul Fattah bin Abu Ghudah yang telah wafat pada 1417 Hijrah. Ya. Yang kedua, kitab rujukan utama juga yang menjadi rujukan beliau adalah Mukasyafatul Qulub karangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Mudah kita selalu dikenali dengan Imam Al-Ghazali. Yang mana kitab ini telah disemak oleh Muhammad Adib Al-Jadir dan Adnan Abdul Rabbah, yang mana ditulis yang mana versi yang telah disemak ini dinamakan dengan Mukasyafatul Qulub Al-Maqarribu min Alami Al-Ghuyub. Dan kitab yang terakhir yang menjadi rujukan beliau, kitab utama yang menjadi rujukan beliau ialah Nadratun Naim, yang mana kitab ini telah disusun oleh 31 doktor daripada Universiti Ummul Qura, Universiti Al-Azhar dan sebagainya.
Yang mana kitab Nadratun Naim ini nama penuh dia ialah dinamakan dengan Nadratun Naim fi Makarim Akhlaqi Ar-Rasul Karim. Yang mana cetakannya dah jadi cetakan yang keempat yang telah dicetak di Jeddah, Arab Saudi pada tahun 2006. Itulah sedikit sedikit pengenalan berkaitan yang daripada mana saya ambil perbahasan cebisan hati manusia ini. Allahu a'lam. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasadul kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadul kulluhu ala wahyal qalb. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat seketul daging. Apabila elok daging tersebut, maka eloklah jasad tersebut keseluruhannya. Apabila ia rosak, maka rosaklah jasad keseluruhannya. Ketahuilah bahawa ianya adalah hati. Boleh rujuk pada Sahih Muslim pada nombor hadis 1599. Jadi setiap manusia ada hati. Kalau saya ingat pengajian saya, kita ni ada 3 jalan, kan? Kita ni duduk kat dunia ni, kita ada 3 jalan untuk kita sampai kepada Allah. Pertama, jalan fizikal, iaitu tubuh badan kita yang zahir. Keduanya jalan hati. Yang ketiganya jalan sir, yang mana sir ini lebih kepada perasaan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita banyak diajar berkaitan dengan perbuatan zahir. Ramai daripada kita meninggalkan perbuatan yang batin, lagi-lagilah yang melibatkan sir. Jadi bukanlah saya menafikan tak penting kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang zahir ini, yang bahasanya ilmu fiqh dan sebagainya. Bukanlah saya menafikan, tetapi kita janganlah sampai kita meninggalkan jalan kita untuk sampai kepada Allah dengan jalan yang lain, kan? Kita ada lagi 2 jalan, yang mana 3 jalan ini dia berjalan dengan satu jalan, ya? Dia berjalan seiring. Ibarat macam kita makan guna garpu. Kita ada garpu tu ada tiga cabang. Mana ada orang cucuk makanan dengan garpu, satu je pergi, betul tak? Tiga-tiga kena pergi sekali. Jadi itulah yang kita kena fahamkan dalam kehidupan kita ni. Agama kita ni kena jalannya seiring. Tidak nak ceritanya, kita ni ada banyak tanggungjawab yang kita kena selesaikan. Tanggungjawab fizikal pun kita kena selesaikan. Tanggungjawab hati pun kita kena selesaikan. Dan lagi-lagilah tanggungjawab berkaitan dengan perasaan kita kena selesaikan. Allahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi saya nak berbalik pada perbincangan kita pada hari ini. Kita nak berbincangkan berkaitan dengan hati. Yang mana hati ini paling besarnya berdasarkan pada hadis Nabi SAW. Nabi ajarkan kepada kita bahawasanya hati ini adalah raja bagi seluruh tubuh badan kita. Kenapa jadi macam tu? Kalau kita ni hati kita ni sakit, maka dia daripada hati kita ni lah akan menzahirkan perbuatan kita seluruhnya. Kalau kita ni jenis kalau hati kita ni ada banyak penyakit, dia akan terzahir. Kalau hati kita ni banyak hasad, penuh dengan penyakit, contoh hasad dengki dan sebagainya, dia akan zahir. Memang akan zahir, kan? Dia zahir dengan perkataan, dia akan zahir dengan penglihatan, dia akan zahir dengan pendengaran, dia akan zahir dengan perbuatan dan seterusnya. Allahu a'lam. Jadi Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam penulisannya tentang hati di dalam Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Beliau menyebutkan, waqad dzakarna nabzatan minha fi syarhi ajaibil qulubi min kitab Ihya Ulumuddin. Sesungguhnya telah kami Imam Al-Ghazali menceritakan sedikit daripadanya tentang hati dalam kitab Syarhu Ihya Syarah Ajaibul Qulub, ya, Syarah Ajaibul Qulub, iaitu penjelasan keajaiban hati, dipetik daripada kitab Ihya Ulumuddin.
Uh, Al-Imam mengatakan wa ataina ala syarhi jami'uha bitafasiliha wa kaifiyati ilajiha fi kitabi asrari muamalatid din. Dan kami, Imam Ghazali menuliskannya dengan menjelaskan tentang hati keseluruhannya, perinciannya dan kaedah mengumbatinya di dalam kitab Asraru Muamalati ad-Din, rahsia-rahsia komunikasi agama. Wa huwa kitabu mustaqillu bi nafsihi azimun faidatin wala tuntafa'a bihi illa fuhulul ulama'i rasikhuna fi ilmil akhirah. Iaitu kitab tersebut adalah kitab yang khusus menceritakan tentang hati. Besar faedahnya dan ia tidak diambil manfaat melainkan mereka yang golongan ilmuwan tertentu yang mendalami ilmu tentang akhirat. Wa mawdu'ul hadzal kitabi an yantafi'a bihi mubtadi'un wal muntahi wal qawiyyu wad dha'ifu. Dan tajuk pembahasan kitab ini iaitu kitab Minhajul Abidin boleh diambil manfaatnya oleh golongan permulaan mengenai agama dan pakar. Ia juga memberi manfaat kepada orang yang kuat dan orang yang lemah. Jadi banyak sebenarnya penulisan berkaitan dengan hati ni, kan? Mudah cerita, kita ni diajar, ulama kita mengajar kita ni ada 3 ilmu yang penting kita belajar. Ilmu fiqh, hukumnya fardu ain, ilmu fiqh fardu ain, kedua ilmu pertama ilmu tauhid, kedua ilmu fiqh, yang ketiga ilmu tasawuf. Tiga-tiga ilmu ini adalah tiga-tiga ilmu yang wajib setiap umat Islam pelajari, yang mana hukum wajib tersebut dihukumkan dengan fardu ain. Apa maksud fardu ain? Fardu atas setiap yang namanya mukallaf. Fardu yang namanya fardu atas setiap yang namanya mukallaf. Maksudnya tak boleh tinggal. Kita kena cari. Lagi-lagi lah ilmu yang namanya ilmu hal. Yang mana ilmu hal tersebut, kalau kita contoh dalam bab fiqh, kita nak semayang, kita wajib semayang, kita wajib belajar bab semayang. Walaupun dah ulang banyak kali, kita kena belajar, perbaiki dan perbaiki. Sama juga dalam bab tasawuf, kita disuruh untuk kita dah habis belajar pun, dah habis kitab ni, ulang lagi. Dah habis dengan guru ni, terus dengan guru lain dan seterusnya. Supaya apa? Supaya kita dasar ilmu fardu ain ni kita belajar adalah untuk kita amal. Dasar untuk kita mempelajari ilmu yang namanya fardu ain ni adalah untuk kita amal. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita kena ingat benda ni penting. Tiga ilmu ini perlu kita pelajari sepanjang masa kita, perlu kita pelajari sehingga kita ni dapat memperbaiki diri kita dari semasa ke semasa, sehinggalah sampai satu tahap kita ni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hati kita ni dah bersih, kan? Kalau tak bersih pun kita dalam perjalanan untuk membersihkan hati, maka kat situ sendiri dah ada pahalanya, dah ada ganjarannya, dah ada kiraannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Jadi penulisan ulama tentang hati ini begitu banyak tak terkira. Jutaan helaian telah menjelaskan tentang hati ini. Namun peringatan demi peringatan tersebut tidak diingati, bahkan ditinggalkan, dibiarkan bersepah di perpustakaan. Ya, betul. Dan bahkan kalau kita tengok daripada apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau tadi, beliau menyebutkan dengan banyak peringkat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Imam Ghazali nak mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita supaya kita ni belajar sesuatu tu daripada satu peringkat kepada satu peringkat. Bermula daripada kitab kecil hingga ke kitab besar. Peringkat. Kita tak diajar, ulama kita tak mengajar kita untuk kita ni ambil ilmu dengan cara terus ambil kitab besar. Tak, kita tak diajar macam tu. Sama macam fiqh, kita tak diajar untuk ambil terus belajar kitab Al-Um dalam mazhab Syafi'i. Memang kitab tu memang kitab dasar dalam mazhab Syafi'i, tapi kita tak diajar untuk ambil terus daripada kitab Al-Um. Sama juga dalam hadis, kita tak diajar terus ambil daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya, tak diajar. Kita diajar untuk ambil apa yang telah diuraikan oleh ulama satu persatu daripada serendah-rendah tahap sehingga naik kepada setinggi-tinggi tahap. Daripada sekecil-kecil perkara sampai kepada sebesar-besar perkara.
Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, berbalik kepada tajuk, sama juga dalam bab tasawuf, kita pun kena macam tu. Kita juga kena macam tu. Kita tahu, kita sendiri lebih tahu keadaan hati kita macam mana. Kita lebih tahu keadaan hati kita macam mana, yang mana kita ni kalau soalannya, adakah kita ni sedar ataupun tidak keadaan hati kita? Biasanya orang tak sedar. Allahualam. Saya nak rumuskan macam tu. Jadi umpama seorang yang mengidap kanser, sekiranya dibiarkan, sudah pasti seseorang tersebut mati kerana penyakit tersebut. Oleh itu ia terpaksa dibuang. Bagaimana pula cara untuk mengelakkan hati daripada menghidap keracunan syaitan? Sudah pasti perlu ada kita kenal dahulu. So kita kena kenal lah. Kita kena kenal hati kita ni dahulu. Tuan-tuan, sepertinya tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sepertinya saya telah maklumkan pada awal pembicaraan kita pada hari ini, yang mana untuk mengenal hati kita ni ada 5 perkara yang kita perlu kenali. Pertama apa? Hati ini dikenali oleh Allah. Kedua, hati adalah tempat yang dipandang oleh Allah. Yang ketiga, hati adalah raja yang ditaati. Keempat, hati adalah khazanah barang yang mahal. Yang kelima, hati mempunyai 5 keadaan. Jadi saya masuk pada satu perbahasan yang perlu kita jawab, iaitu hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan, penyelewengan dan ketidakjujuran pandangan mata seseorang, serta mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Surah Al-Ghafir ayat 19. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena faham kan, yang ni, ayat ni selalu guru-guru kita ingatkan apabila menceritakan tentang maksiat hati. Yang mana hati antara pintu untuk masuknya racun-racun daripada syaitan ini datangnya salah satunya adalah pada mata. Bukankah orang tua kita selalu cakap daripada mata turunnya ke hati, yang itu. Jadi tuan-tuan, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena ingat. Kita kena ingat apa? Pandangan mata ni, dalam ayat-ayat yang lain Allah sebutkan kita ni sepatutnya menundukkan pandangan mata kita daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah yang dimaksudkan dengan menundukkan pandangan tersebut ialah kita jalan menunduk, tak. Bukan macam tu. Yang dimaksudkan dengan menundukkan pandangan mata ialah dengan kita menahan mata kita daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ini benda yang serius. Tapi berapa ramai yang faham macam mana nak buat? Tak. Kita tak diajar. Kita rata-rata kita tak diajar untuk memahamkan macam mana untuk kita menundukkan pandangan. Jadi tuan-tuan, yang itu kena bab khusus. Bab khusus saya tak boleh ajar. Kena cari guru-guru yang khusus berkaitan dengan menundukkan pandangan ini, yang mana benda ni wajib atas kita. Sebab benda ni Allah sebut sendiri terang-terang di dalam Al-Quran. Apabila seseorang itu mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang berada di dalam hatinya, sudah pasti dia takut untuk menyimpan sesuatu yang diharamkan olehnya. Contohnya, seseorang Perdana Menteri memberikan amaran kepada rakyat dengan mengatakan sesiapa yang didapati menyimpan dadah akan dihukum gantung. Maka tiada siapalah yang sanggup simpan dadah di rumahnya melainkan mereka yang bodoh. Kan? Macam Perdana Menteri kita selalu cakap kan. Ayat yang saya ingat sampai sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu ada yang mengambil ucapan saya buat parodi ke sini, ke sana, ke sini, ke sana dan sebagainya. Contohlah, saya sajalah nak ambil tu ayat tu kan. Ini nak ceritanya, Allah, kalaulah Perdana Menteri kita yang namanya manusia boleh tahu apa yang rakyat dia boleh buat, takkanlah Allah ni, yang mana dia ni Malikul Mulk, dia ni Tuhan sekalian alam, dia tak tahu apa yang makhluk dia buat. Lagi-lagilah makhluk tu, dia pula subhanallah, dia boleh tahu, dia sendiri lebih tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Sedangkan malaikat pun sendiri tak tahu. Kan? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan macam tu. Benda perkara dalam hati ni tak ada siapa tahu, hatta malaikat. Kan? Hatta malaikat. Yang kalau malaikat tahu pun, itu pun asbab Allah suruh malaikat ni untuk tulis. Itu saja. Itu sahaja.
Jadi hakikatnya Allah melarang hamba-Nya menyimpan dalam hati benda yang diharamkannya. Dia mengulangi beberapa kali dalam Al-Quran dan mengancam sesiapa saja yang mengingkarinya dengan azab yang pedih. Kenapa masih ada yang berdegil. Jadi hendaklah kita membuang perkara-perkara yang tersebut yang diharamkan oleh Allah tersebut di dalam hati kita. Allah sebut dalam Al-Quran, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan tidakkah mereka ketahui bahawa Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka pamerkan. Kan? Tuan-tuan, kita disuruh untuk berhukum dengan zahir. Ya, kita disuruh untuk berhukum dengan zahir. Kita tak disuruh untuk berhukum dengan yang batin. Yang zahir-zahirlah. Kita disuruhnya ni. Sebab tu kita tak diajar untuk kita menghukumkan apa yang orang buat secara zahir. Apa yang berlaku dia dengan Allah. Apa yang ada dalam hati dia dengan Allah. Atas kita ni hendaklah baik sangka, melainkan ada korinah yang membolehkan kita untuk kita bersangka buruk. Allahu a'lam. Dan seteruskan kepada persoalan kita yang kedua, yang mana untuk kita kenal hati kita kena faham hati adalah tempat yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa dan harta kamu, tetapi Allah memandang hati kamu dan amalan kamu. Boleh lihat pada Musnad Imam Ahmad nombor hadis 7814. Jadi hati itu adalah pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, seperti mana yang saya telah sebut pada awal perbincangan kita tadi, saya dah sebutkan bahawasanya agama kita ni bergerak dengan tiga jalan. Zahir, batin dan sir. Zahir, batin dan sir. Yang mana zahir ni kita faham ialah fizikal kita, tubuh badan kita. Batin pula adalah hati. Dan sir ini adalah kita punya perasaan, ruh kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ramai daripada kita, macam saya sebut tadi, kita kita menumpukan lebih pada perbuatan yang fizikal ataupun zahir. Tetapi kita melupakan untuk buat perbuatan yang batin. Lagi-lagilah meninggalkan yang sir. Tuan-tuan, dalam hadis yang masyhur yang kita selalu sebut, Nabi apabila turunnya malaikat Jibril untuk mengajarkan manusia, Nabi tanya, malaikat Jibril tanya kepada Nabi SAW, apa dia Islam, apa dia iman dan apa dia ihsan. Inilah tiga perkara yang kita kena fahamkan, kan? Yang mana iman ini adalah Islam itu adalah perbuatan yang zahir, iman ini pula adalah perbuatan yang batin. Patut dan yang mana kita sebutkan dengan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, itu adalah yang disebutkan dengan perbuatan yang sir. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jangan tinggalkan perkara ini. Perlu banyak lagi mengaji, perlu banyak lagi cari guru-guru yang muktabar untuk kita jadikan rujukan. Jadi dalam hadis ini Nabi mengajak kita supaya jadi mereka yang menjaga hati, membersihkannya dan membuangkan perkara-perkara yang kotor, ibarat membuang kotoran daripada pakaian daripada dilihat manusia. Mereka yang menjaga hati tahu bahawa itulah yang dipandang oleh Tuhan yang menciptakan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna. Dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu dengan apa yang diperintahkan, maka Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang melihat apa yang kamu amalkan. Tu persoalan yang kedua yang kita kena faham, iaitu hati adalah tempat yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita ada lagi tiga sifat, kita kena fahamkan lagi tiga perkara untuk mengenali hati sendiri. Yang ketiga,
Hati adalah raja yang ditaati. Kita kena faham hati kita adalah raja yang ditaati. Sebab tu kalau kita tengok lah kan, kita tengok manusia ni kalau dia ada hati pada sesuatu tu, dia akan buat sehingga baik, sehabis baik. So samalah juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ada hati dengan Allah, kita akan buat amalan kita dengan sehabis baik. Kita tak akan jadi leka dan lalai dengan Allah daripada mengingati Allah dan sebagainya. Jadi Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadil mudghah idza sulihal jasadu kulluhu wa idza fasada jasadu kulluhu ala wa ya qalb. Jadi tuan-tuan, hadis ni sepertinya saya telah sebutkan pada awal-awal perbincangan kita tadi. Hati adalah raja yang ditaati. Tuan-tuan, kita kena kenal hati. Kerana apa? Dengan cara kita kena kenal hati kita dengan cara belajar, beramal dan mendampingi ulama. Tiga ni adalah jalan yang penting. Paling besar, tiga ni adalah jalan yang penting untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita menjaga hati kita. Cara dia untuk jaga hati, kita kena ingat, saya ulang lagi sekali, nak jaga hati, pertama sekali kita kena kenal hati kita. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Kedua, beramal. Ketiga, mengenal ulama. Yang keempat, dengan didik dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Dan beri makanan dia. Apa makanan hati ini? Zikir, iaitu mengingati Allah Ta'ala. Dan bila kita dah bagi makan, jangan lupa untuk kita pelihara hati kita daripada serangan hasutan syaitan. Guru-guru saya selalu berpesan, dalam hati kita ni, sepanjang masa ada berlakunya peperangan. Dalam hati kita ni sepanjang masa akan berlakunya peperangan. Peperangan apa? Peperangan di antara hak dan batin. Peperangan di antara yang hak dan yang batin. Syaitan ini, bila hati kita ini kosong daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang berlaku? Dia akan kerumuni hati kita. Hati kita. Bila hati kita ini dipenuhi dengan mengingati Allah, dipenuhi dengan banyak amal-amal yang namanya ingat kepada Allah, tak kisahlah amal zahir ataupun amal batin, maka hati dengan secara automatiknya kita telah memenuhkan hati kita ni dengan nur Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah sendiri akan jaga hati kita ni daripada kerumuni oleh syaitan. Apa yang berlaku kalau kita tengok kenapa kita sembahyang kita teruk, kenapa kita amalan kita teruk? Pasal kita ni selalu hati kita ni memang dah biasa dikerumuni oleh syaitan. Dah biasa dipenuhkan dengan syaitan. Macam mana kita nak solat dengan elok? Macam mana kita nak ingat Allah yang istilahnya solat 5 minit tadi tu kita boleh nak ingat Allah? Mustahil. Sebab tu perjalanan untuk kita bersihkan hati ini, dia ni bukan semata-mata kita dalam solat semata-mata. Tak. Kan? Dia bukan macam tu. Dia sepanjang masa. Dalam perjalanan kita dengan Allah ni, dia sepanjang masa. Allahu a'lam. Dan yang keempat, dalam kita mengenali hati kita ni, kita kena faham hati adalah khazanah barangnya mahal. Yang Imam Ghazali menyebutkan dalam Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, bahawasanya barangan mahal yang disimpan itu ialah, pertama, mengenal Allah. Kedua, pandangan hati. Ketiga, niat yang ikhlas. Keempat, ilmu dan hukum. Kelima, akhlak yang mulia. Keenam, akal yang bersih. Ketujuh, ciri-ciri kebaikan. Ada 7 perkara khazanah barangan mahal yang disimpan. Jadi apa dia? Saya sebut satu persatu. Saya nak, kalau boleh saya nak ringkaskan kita punya video ni setengah jam, tapi ada lagi 2 persoalan yang kita nak urutkan. InsyaAllah saya cuba. Baik. Jadi khazanah yang pertama iaitu mengenal Allah. Mengenal Allah adalah barang yang termahal. Ianya terdapat dalam hati yang suci dan bersih saja. Indahnya menjadikan hati itu bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah hati kita kotor, dia tak ada nilai sekupang pun. Tak ada nilai sekupang pun, sesin pun,
pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan pada hadis-hadis yang saya telah sebutkan tadi, berdasarkan pada ayat Al-Quran yang saya dah sebutkan tadi, bahwasanya Allah tu melihatkan kepada hati. Allah tu melihat kepada hati. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Ibnu Hajar Al-Asqalani menukilkan kata-kata Imam Bukhari dalam Fathul Bari fi syarhi Sahihil Bukhari. Kata Imam annal ma'rifata fi'lul qalbi liqauli ta'ala walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Bahwasanya mengenal Allah, iaitu ma'rifatullah, itu adalah perbuatan hati berdasarkan firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 225. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Ya. Lihat balik Al-Baqarah ayat 225. Tengok sikit, dah buka Al-Quran tu alang-alang, dah baca terjemahan, cubalah carikan tafsir, baca berkaitan dengan tafsiran ayat tersebut. Yang keduanya, khazanah barang yang mahal yang disimpan dalam hati ialah pandangan hati itu sendiri. Pandangan hati ialah mereka yang mampu menggunakan hati untuk memandang, juga jarang didapati dalam hatinya kotor. Saya ingat guru saya selalu pesan, hati ini tempat Allah beri campakkan ilham kepada manusia. Jadi bila Allah bila Allah nak campak, bila kita buat sesuatu, perkara, kadang-kadang kita terlintas dalam hati. Datang mana lintasan hati ni? Lintasan hati ni datangnya daripada Allah, sama ada daripada Allah ataupun daripada syaitan. Yang mana kalau dalam masa saya mengaji dulu disebut kalau lintasan tersebut datang daripada Allah, namanya sama ada ilham ataupun bahasa kita sebut ilham malaikah. Ilham malaikah. Yang kedua, kalau lintasan tersebut lintasan yang buruk, disebut dengan lintasan syaitaniyah, ya, lintasan syaitaniyah ataupun ilham syaitaniyah. Nak belajar, nak bezakan ilham tersebut sama ada ilham malaikah ataupun ilham syaitaniyah, kena mengaji. Nak sebut dalam ni macam tak sempat kan? Macam tak sempat. Kena mengaji. Yang tu sukulah, saya tak sebutlah. Saya hanya sebut secara umum saja. Pandangan hati. Sebab tu kita kena faham, Nabi selalu sebut kan, dalam hadisnya lain Nabi selalu sebut ittaqu firasatal mu'minin. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hendaklah kamu percaya ataupun hendaklah kamu takut dengan firasat orang-orang yang beriman, sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah Taala. Boleh rujuk Sahih Tirmizi hadisnya 3127. Boleh merujuk. Yang ketiga, di antara khazanah hati ialah niat yang ikhlas. Okey ya. Abu Sulaiman Al-Darani berkata dalam Madarijus Salikin, beliau menyebutkan idza akhlasul abdul in qata'at anhu kasrata wasawisa wariya. Apabila seseorang hamba itu ikhlas, terputuslah daripadanya banyak keraguan dan riak. Nak jadi ikhlas ni bukannya senang. Tapi ikhlas ini adalah perbuatan hatinya, mana perbuatan hati tersebut boleh diajar, boleh dididik, boleh ditempa step by step. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita belajar penawar bagi hati, dia sebut bila nak bersihkan hati ni tak dapat tidak, semua sifat-sifat mazmumah ni, ayat penulis kitab kan, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni disebut, setiap penyakit itu disebut mesti dia akan ulang ayat yang sama. Tidaklah dapat menghapuskan penyakit hati ini, penyakit hati ini tidak dapat dihapuskan, melainkan maksudnya kalau ikutkan tak boleh tak boleh nak buang, tapi disebut juga kat situ ada caranya, still ada caranya, iaitu dengan cara apa? Disebut dengannya dengan cara gabungan ilmu dan amal. Nak fahamkannya, nak memahamkan perkara ini, bahawasanya nak bersihkan hati ini perlu kepada ilmu dan amal. Dan 5 perkara yang saya sebutkan sebentar tadi. Boleh rujuk pada apa yang saya telah sebutkan. Yang keempat, di antara khazanah hati ialah ilmu dan hukum. Ilmu dan hukum. Sebab tu kita ajarkan anak-anak kita
yang mengaji dekat Madrasah Idrisiah ni, terutamanya secara umumnya, secara khususnya, supaya kita ni tidak buat dosa-dosa yang, kata apa, dosa-dosa yang free, ataupun dosa, contohnya apa, main kata cas handset tanpa kebenaran kan, menipu dan sebagainya. Kerana apa? Perkara-perkara tersebutlah, walaupun kita nampak benda tu macam kecil, tapi benda tu sebenarnya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, contoh cas handset kan, tanpa pakai handset tanpa kebenaran, cas pula handset. Elektrik tu siapa bayar? Sekolah bayar. Berpuluh-puluh ribu sebulan kena bayar. Kan? Asbabnya apa? Asbabnya hasil daripada cas handset. Ya. Tuan-tuan, kalau kedai mamak pun sejam RM1 kena. Itu kalau satu handset. Kan, laptop lagi sejam RM3 kalau di kedai mamak. Tuan-tuan, sekolah menanggung berapa ratus pelajar untuk bayarkan elektrik. Kita jangan sangka kerajaan saja yang bayar, tak, sekolah juga bayar. Okey, tu sikitlah, iklan. Jadi ilmu dah hukum. Jadi Nabi SAW bersabda, "Faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abid." Orang yang berilmu itu lebih sukar bagi syaitan untuk menyesatkannya berbanding 1000 orang ahli ibadah yang tidak berilmu. Yang ni masyhur lah kan. Kalau kita tengok dalam hadis ni balik, boleh rujuk Jami'us Shaghir oleh Imam As-Suyuti pada nombor hadis 5896. Jadi bila ingat balik hadis ni, kita akan ingatlah kisah ulama dulu. Ada saya lupa nama ulama tersebut, mati dalam kafir. Sedangkan dia ni pernah jadi wali Allah. Atas tangan dia Allah turunkan kehebatan, 1000 orang anak murid dia boleh boleh berjalan atas air. Kan? 1000 orang anak murid dia boleh berjalan atas air. Kalau 1000 orang anak murid dia, bawah pantauan dia, bawah ajaran dia boleh jalan atas air, maknanya tinggilah makam dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau itu anak murid, tok guru macam mana? Itu pun mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iyyazubillah. Jadi nak ceritanya apa? Nak ceritanya ibadah. Kalau kita semata-mata banyakkan ibadah tanpa kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang berlaku? Kita akan mudah untuk ditipu oleh syaitan. Tuan-tuan, guru saya selalu cakap, syaitan ni, dia ni lebih alim daripada malaikat. Syaitan ni lebih alim daripada malaikat. Ya. Sebab pasal apa? Pasal dia hidup hidup lebih lama daripada kita. Diri kita sendiri dia dah tahu dah selok belok. Pergi masuk kot telinga, keluar kot mulut. Masuk ke hidung, keluar kot telinga dan sebagainya. Tuan-tuan, sampai macam tu sekali dia kenal diri kita. Ilmu dia macam mana. Kalau nak cerita bab ibadah, dia lebih banyak nak cerita ibadah dia saja, sujud dia pun kita tak boleh lawan. Iblis ni kita nak sujud, kita nak kalau nak kata kita ni hebat ibadah, iblis dan syaitan ni lebih kuat ibadah dia daripada kita. Kalau nak dibandingkan, nak buat pembandingan kan, kalau nak dianggarkan ataupun nak buat perbandingan, jumlah sujud dia tu saja penuh kat bumi mana, dekat di muka bumi mana yang tak kena sujud iblis dan syaitan ini. Itu kata guru saya lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak kata amal semata-mata untuk kita sampai pada Allah Ta'ala, tak boleh, susah. Memang kena kenal Allah Ta'ala. Sekali lagi saya cakap, perlu belajar. Yang kelima, di antara khazanah hati ialah yang kelima, akhlak yang mulia. Jadi dalam adabu dunya wa ad-din, sebahagian ahli bahasa berkata, al-hasanu khuluqu min nafsihi fi rahati wan nasu minhu fi salamati wasayyi'u khuluqun nasu minhu fil bala'i wa huwa min nafsihi fi ina'i. Akhlak mulia ialah meletakkan diri dalam kerehatan dan meletakkan manusia dalam keadaan selamat. Akhlak yang buruk ialah meletakkan orang lain dalam bencana dan meletakkan diri dalam kepayahan. Itu ahli bahasa sebut. Bolehlah kita rujuk kan. Nombor 6, di antara khazanah hati ialah akal yang bersih.
Ibnu Manzur menukilkan dalam Lisanul Arab. Beliau menyebutkan idza fatanatna fil hadisi tazahzahat ilaiha qulubun dunahunna jawani'u. Apabila kami cerdik dalam pertuturan akan menggoncangkan hati si pendengar. Maksudnya kalau hati itu bersih, kan? Kita tengok kadang-kadang ada orang tu cakapnya biasa je tapi menggoncangkan hati. Pasal apa? Hati dia bersih. Pasal hati dia bersih. Ada orang tu cakap kadang-kadang power. Dia cakap tu power tapi tak menggegarkan ataupun tak menjentik pun hati. Pasal apa? Pasal hati ya. Tuan-tuan, rata-rata daripada kita boleh cakap tapi belum tentu lagi dapat menggerakkan hati. Pasal apa? Semua tu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir daripada khazanah hati ialah ciri-ciri kebaikan. Hilangnya barang berharga di dalam peti tersebut boleh disadari apabila seseorang sudah tidak suka kepada kebaikan. Lihat sahaja kebaikan mula dirasai kolot dan ketinggalan zaman. Benda ni dah berlaku tuan-tuan. Kan? Pakai tudung, orang kata kolot. Kan? Pasal apa? Pasal hati tu dah kotor, dia tak merasakan benda yang baik tu baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ni saya selalu pesan pada murid-murid saya selalu sebut, jangan sampai kita ni buat dosa sampai kita tak rasa dosa tu dosa. Jangan sampai kita buat dosa sampai kita tak rasa dosa tu dosa. Contoh macam tu lah, macam kita cas handset tu lah. Kita tak rasakan cas handset tu dosa. Kita rasa, mak bapak aku bayar RM75 satu penggal. Cukup lah. Tuan-tuan sendiri tahulah macam mana keadaan kan. Bayar bil elektrik. Ini sekolah. Saya akan sebut ni pasal apa? Saya selaku ketua unit disiplin, benda ni berlaku sepanjang masa. Tuan-tuan, ni kita kena muhasabah sikit lah. Kita kena muhasabah, bukan sikit, kita kena muhasabah sentiasa. Apakah kita nak ajar pada anak-anak kita? Tuan-tuan, tugas mengajar ni bukan semata-mata pada guru, tapi tugas mengajar ini tertakluk pada semua yang namanya mukallaf. Mak bapak ada tugas dia, guru ada tugas dia, kawan-kawan ada tugas dia, adik-beradik ada tugas dia. Kan? Kalau kita tak masing-masing kita melepaskan tangan atas tanggungjawab macam ni, siapa nak bertanggungjawab? Allah akan bertanggungjawab kepada kita. Allah akan tanya satu persatu. Allah akan tanya satu persatu. Dalam Fawaid Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, inna lil qulubi syahwatun wa idbaran faghtanimuha inda syahratiha wa iqbaliha da'uha inda fatratiha wa idbariha. Hati itu mempunyai keinginan dan tiada keinginan, maka rebutlah kebaikan ketika ia berkeinginan dan panggillah ia ketika ia tidak berkeinginan. Sebab tu kita kena selalu ajak hati kita, ajar diri kita untuk buat kebaikan. Kena ajak diri kita untuk sentiasa buat kebaikan supaya kita ni tak rasa lazat untuk buat keburukan. Bahkan kalau kita faham daripada hadis Nabi yang lain, Nabi sebut apabila kamu buat satu kejahatan, jangan hendaklah kamu susuli dia dengan kebaikan. Pasal apa? Kita nak datangkan ulama sebut, kita nak datangkan penyesalan dalam hati kita. Dosa dah. Mohon ampun pada Allah Ta'ala, kan? Bertaubat pada Allah Ta'ala. Dan kita ni buat amalan tersebut atas dasar apa? Cuba muqarabah pada Allah Ta'ala, untuk dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berjayalah bagi orang yang membersihkan dirinya dan amat rugilah bagi mereka yang mengotorkannya. Surah Asy-Syams ayat 9 hingga 10. Jadi kita nak jadi orang yang berjaya ataupun orang yang rugi. Dan yang terakhir sekali persoalan yang perlu kita rungkaikan, hati ini mempunyai 5 keadaan. Apa? Imam Ghazali menyebutkan dalam Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, keadaan hati ini ada 5, iaitu 1. Permusuhan, 2. Bercelaru, 3. Terdedah, 4. Susah diubati, yang 5. Cepat berubah. Tuan-tuan, yang bab ni panjang, jadi saya sukalah untuk tangguhkan dulu perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung. Saya akan ulang lagi
pada pertemuan kita akan datang pada yang keempat dan kelima, insya-Allah. Jadi moga-moga adalah kebaikan dalam perkongsian kita pada hari ini. Moga Allah berikan taufik dan hidayah pada kita lagi-lagilah di dalam bulan puasa ini. Tuan-tuan, saya ingatkan diri saya sendiri agar untuk kita ni rebutlah 10 malam terakhir ni. Allah dah berikan rahmat pada kita. Allah dah berikan COVID ini pada kita supaya kita ni duduk dalam rumah, cuti pula. Kita ini adalah satu rahmat, bukan semata-mata bala. Allah dah berikan kita COVID ini, kita dah bercuti, yang kerja-kerja lah kan, dah bercuti. Cuba buat sebanyak mungkin ibadah kan. Kita dah cuti dan kita pun tak boleh raya pun. Apa nak digaduhkan untuk buat persiapan raya kan. Jadi apa salahnya kalau kita gunakan 10 hari yang terakhir ini untuk kita sama-sama untuk meningkatkan amal ibadah kita, perbaiki amal ibadah kita, perbaiki hati kita, insya-Allah. Perbanyakkan sekarang ni kuliah online banyak. Guru-guru yang mentabah banyak. Bukalah, gunakan nikmat data dan internet yang Allah berikan pada kita tersebut untuk kita gunakan sebaiknya untuk kita belajar memperbaiki diri kita. Allahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, cukup sampai itu. Marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita, perkongsian ini dengan tahiyat kifarah dan surat doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.